Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk tajuk bab baru dalam bab 7 iaitu sukatan serakan. Baiklah, sukatan serakan ini ataupun kita panggil sebagai measures of dispersion, kita akan belajar mengenai tentang julat. Sebut sekali lagi, julat. Julat ialah titik tengah kelas yang tertinggi ditolakkan dengan titik tengah kelas yang terendah. Dan kita seterusnya belajar di antara julat antara kuartil, iaitu kuartil ketiga ditolakkan dengan kuartil pertama. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mencari julat antara kuartil. Dan seterusnya kita belajar variance. So variance ini simbolnya iaitu nombor 6 lepeh ni kuasa 2, iaitu sigma fx kuasa 2. Nanti saya terangkan apa yang dikatakan sigma, apa yang dikatakan f, apa yang dikatakan x kuasa 2 dibahagikan dengan sigma f ditolakkan dengan x bar kuasa 2. Sisihan piawai ataupun kita panggil sebagai standard deviation ialah 6 tanpa kuasa 2. Kuasa 2 pindah sebelah, dia akan jadi punca kuasa 2. Baiklah, ini mata pelajaran yang baru. Okey, yang kamu perlu belajar. Sebenarnya ini ialah silibus matematik tambahan dibawa kepada matematik biasa. Contoh yang pertama ini adalah contoh di muka surat yang saya ada dalam modul kita, iaitu lengkapkan jadual, tentukan julat, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai untuk setiap objek yang diberikan. Baiklah pelajar, kita lihat dahulu jadual kekerapan berikut. Okey, pelajar boleh rujuk di muka surat 130 modul PDPR yang cikgu sediakan. Okey, yang pertama sekali tentang harga. Dia bagi 30 hingga 39. Ini ialah kita panggil dia selang kelas. Kita boleh gunakan jari 30 sampai 39. Okey, ada 10 jari. So, lepas 39, dia pergi kepada 40 hingga 49. You kira dengan jari 10. Okey, dan seterusnya 50 hingga 59, 60 hingga 69, 70 hingga 79, 80 hingga 89. Baiklah, titik tengah saya dah ajar anda pada minggu-minggu yang lepas, iaitu 30 kita campurkan dengan 39 sama dengan dibahagikan dengan 2, nanti kamu dapat 34.5. 40 tambah dengan 49, kamu bahagikan dengan 2, nanti kamu dapat 44.5. 50 tambah 59 sama dengan bahagi dengan 2, dapat 54.5. Dan kemudian awak nampak patternnya semuanya ada 4 dengan 5. So, kita buat saja 64.5, 74.5 dan 84.5. Kekerapan. Bagaimana kita nak cari kekerapan? Okey, kekerapan yang ni kita dapat 2 daripada mana? Daripada ogive tadi itu. Kita tengok dekat ogive, dia plotkan angka 2. Kemudian kita tengok frekuensi seterusnya ialah pada 49.5. 49.5 dia tulis 5. Kenapa dapat 5? Asalnya dia plot ialah 7. So 7 kamu tolak je dengan 2. Jawapannya kekerapan dapat 5. Sebab yang dekat dalam ogive tu ialah kekerapan longgokan. So kamu kena tolakkan dia. 7 tolak dengan 5. Okey, 7 tolak dengan 2 dapat 5. Okey, seterusnya ialah kita dapat 10. Kenapa dapat 10? Sebab plot yang seterusnya ialah pada 59.5 itu ialah 17. So 17 kamu tolak dengan 7 dapat 10. Okey, seterusnya kita dapat 16. Kenapa dapat 16?
plot pada 69.5 itu ialah 33. So 33 kamu tolakkan dengan 17, kamu dapat 16. Okey, kemudian kamu tengok, kamu plot pada 79.5, dapat 79.5 dapat 8. Kenapa dapat 8? Sebab 79.5 tu dia plot 41 tolak dengan 33. So 41 tolak 33, sebelumnya 69.5 itu kita dapat 8. Kemudian yang akhir sekali itu ialah 44. Kamu tolakkan dengan 41, kamu 44 kamu tolak dengan 41 dapat 3. Itu ialah frekuensi. Okey, alright. Dia tengok pada ojiv, kamu tolakkan kelas apa, plots yang sebelumnya. Baiklah pelajar. Okey, yang dikatakan sigma. Sigma ini maksudnya hasil tambah yang macam huruf M, huruf E itu. Okey, kita panggil dia sigma F. Sigma F tu hasil tambah F. Kamu tambahkan 2 tambah 5 tambah 10 tambah 16 tambah 8 tambah 3, kamu dapat 44. Kemudian fx ni maksudnya ialah kamu ambil nilai f dekat sini dan kamu darabkan dengan x kat sini, iaitu 2. Kamu darabkan dengan 34.5, nanti kamu dapat 69. Kenapa kamu dapat 2380.5? X tu kamu kuasakan 2. Kamu tekan kalkulator, 34.5 kuasa 2. Kamu darabkan dengan 2. Nanti kamu dapat 2380.5. Okey, seterusnya. Kamu dapat 222.5 sebab ialah 5 kamu darabkan dengan 44.5. Dapat 222.5. Kemudian 44.5 itu kamu kuasakan 2, kamu darabkan dengan 5, nanti kamu dapat 9,901.25. Seterusnya 54.5 kamu darabkan dengan 10, kamu dapat 545. Kemudian 54.5 itu kamu kuasakan 2, kamu akan dapat, darabkan dengan 10, dapat 29,702.5. Okey, seterusnya 16 tu kamu darabkan dengan 64.5, kamu akan dapat 1032. Okey, 64.5 itu kamu kuasakan 2, kamu darabkan 16, nanti kamu dapat 66,564. Dan seterusnya 74.5 kamu darabkan dengan 8, dapat 596. Kemudian 74.5 itu kamu kuasakan 2, kamu darabkan dengan 8, dapat 44.402. Dan akhir sekali 84.5 kamu darabkan dengan 3, kamu dapat 253.5. Kemudian 84.5 itu kamu kuasakan 2, kamu darabkan dengan 3, kamu akan dapat 21,420.75. Kamu tengok, lihat kolom fx itu, kemudian kamu tambahkan. Okey, kamu akan dapat 2,718. Yang fx kuasa 2 tu kamu tambah berhati-hati sebab dia melibatkan nombor yang besar. So jawapannya ialah kamu akan dapat 174,371. Inilah macam mana kita nak buat jadual kekerapan, melengkapkan jadual kekerapan. Kira betul-betul dengan kalkulator, insya-Allah anda akan dapat jawapan yang betul. Baiklah, macam mana kita nak cari julat dan julat antara kuartil. Baiklah, cikgu akan ajar julat. Julat ialah kamu tengok titik tengah yang tertinggi, iaitu 84.5 dengan titik tengah yang terendah. Titik tengah yang terendah ialah 34.5 dan titik tengah yang tertinggi ialah 84.5. Maka julat ialah titik tengah tertinggi tolak dengan titik tengah terendah, iaitu 84.5, kamu tolak dengan 34.5, kamu akan dapat 50.
Baiklah, seterusnya cikgu nak ajar cari julat antara kuartil. Okey, ini ojiv yang kita dapat. Okey, ojiv daripada graf yang dilukis ini. Yang pertama, julat antara kuartil. Kita kena cari kuartil pertama. Kita panggil Q1. Q1 kuadran ni kita maksudnya per 4. So, kita letak 1 per 4. Darabkan dengan jumlah frekuensinya, kita tahu ada 44. Darab dapat jawapannya 11. Kemudian dari graf, kamu tengok dekat kekerapan longgokan 11 seperti yang cikgu highlightkan di sini. Dan kamu baca dekat bawah ini, nanti kamu akan dapat jawapan daripada graf tersebut ialah 54.5. Di mana setiap satu kotak kecil itu nilainya 1. So, 50, 51, 52, 53, 54.5. Okey, kira betul-betul. Lihat betul-betul kotaknya. Okey, kemudian dah cari kuartil pertama, kita cari kuartil ketiga. Ataupun kita panggil dia sebagai Q3. So, Q3 bermaksud 3 per 4. Kamu darabkan dengan 44, kamu akan dapat 33. Kemudian, kamu tengok dekat kekerapan longgokan yang ada 33 itu dan kamu turunkan jawapannya, kamu akan dapat 69.5. So, maka nak cari julat antara kuartil. So, kuartil ketiga, kamu tolakkan dengan kuartil pertama, iaitu 69.5 daripada graf. Kamu tolakkan dengan 54.5, kamu akan dapat 15. Baiklah, yang terakhir. Bahagian yang terakhir, kita nak cari varian dan sisihan piawai. Untuk mencari varian dan sisihan piawai, kita gunakan jadual yang kita buat tadi. So, di mana varian dan sisihan piawai itu, tengok rumusnya, di mana kita kena cari min. Min ialah X bar. X bar ialah, cara nak cari ialah sigma Fx iaitu 2718 bahagi dengan sigma F44. Tekan kalkulator, anda dapat 61.77. Kemudian varian yang ada kuasa 2 itu, kamu gunakan hasil tambah Fx kuasa 2 itu 174,371. Kamu bagi dengan sigma F44 ditolakkan dengan, baiklah, kamu buat 2,718 bahagi dengan 44 daripada min tadi tu. Ataupun kamu nak gunakan 61.77 pun tak jadi masalah. Kamu kuasakan 2. Okey, nak guna 61.77 pun boleh. Nak guna 2,718 per 44 dalam kurungan kuasa 2 pun boleh. Itu ialah rumus min. X bar itu ialah min. Okey, kemudian kamu tekan kalkulator satu per satu, akhirnya kamu dapat 147.11. Baiklah, untuk sisihan piawai ialah 6 saja, tak ada kuasa 2. Sebab kuasa 2 dah pindah sebelah. 147 plus 11 pindah, dapat punca kuasa 2. Kamu tekan kalkulator, akhirnya kamu dapat 12.13. Begitulah bagaimana kita mencari sukatan serakan, iaitu untuk mencari julat antara kuartil, varian, sisihan piawai. Terima kasih. Selamat mencuba untuk soalan yang seterusnya, muka surat 131 dan muka surat 132 serta muka surat 133. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.